Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini tersebar sebuah video tentang sambutan Maulid. Ia tersebar bukan kerana kebenaran tetapi kerana kesalahan yang terkandung di dalamnya. Yang ini apabila Ustaz Ahmad Fuad mendakwa para ulama telah ijma' mengharuskan sambutan Maulid Nabi. Ahmad Fuad ini ada yang kata PU, ada yang kata da'i, tetapi tak mengapa saya sebut Ustaz sebab dalam video tersebut ada dicatat namanya sebagai Ustaz Ahmad Fuad. Tentang dakwaan ijma' tersebut, beberapa ahli ilmu, beberapa sarjana telah menjelaskan bahawa ia salah. Namun, jika kita semak keseluruhan video yang tempohnya lebih kurang 2 minit 43 saat, ada beberapa lagi perkara yang menjemput kritikan dan pembetulan. Ayuh sama-sama kita semak video tersebut. Sebelum itu, seperti biasa, minta jasa baik para penonton yang dirahmati Allah sekalian menjaga adab dan akhlak apabila ingin menulis komen. Ayuh kita jadikan video ini sebagai kritikan ilmiah dan sarana menambah ilmu, bukan pula selainnya. Baik, sekarang saya mainkan video terbabit. Ia sebenarnya satu program di TV1 RTM. Jadi mohon izin pihak RTM untuk saya mainkan video ini. Saya ada terbaca satu artikel baru-baru ni yang ada juga individu yang pendakwah juga. Dia cakap soal kita kena sambut Maulud Nabi ni secara sederhana. Tak macam orang Malaysia sambut. Macam mana Ustaz Saya ni Kang nak cakap saya pergi berarak Kang, takut jadi isu. Alamak. Ini membuktikan bahawa Syai banyak membaca. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Memang. Banyak baca. Yang keduanya bermaksud saya juga ada menjawab permasalahan itu. Saya nak bagi tahu menyambut Maulid Nabi ini adalah ijma' para ulama dan sepakat para ulama mazhab berkaitan tentang keharusannya. Saya nak bagi tahu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Syekh Mutawalli Sya'rawi, Dr. Yusuf Al-Qardawi, bahkan semua para alim ulama sepakat mengizinkan kita menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ini bagi orang yang rasa Ustaz saya tak nak sambut, it's okay. You boleh simpan you punya prinsip kerana prinsip negara dan negeri ini kita memang sambut. Dan dalam dalam keadaan politik sebab soalan tu soalan yang prinsip kan. Jadi it's okay. Sebab apa saya nak bagi tahu to run the country. Nampak ada tarik balik. Tarik balik. Yang berhormat 36.6 saya nak bagi tahu bahawa dalam keadaan sekarang to run the country hanya boleh dengan satu mazhab dan perbincangan. Dengan kita tak menolak semua mazhab tu betul. Semua mazhab betul, tapi cuba bagi tahu saya mana satu negeri Islam, negara Islam yang ada banyak pandangan negara tu selamat dan tak bergaduh. Yang selamat contoh Brunei dengan akidahnya jelas, pandangannya jelas, so tenteram. Jadi saya nak beritahu kepada kita semua di sini kita meraihkan. Dan saya nak beritahu perkataan Abu Ya Al-Maliki, satu orang yang kata, "Kenapa kamu sibuk untuk merayakan Nabi Muhammad ini?" Dia kata, "Bagaikan orang yang tidak punyai pemikiran yang cerdik. Kenapa kau tanya seolah-olah kau tanya kenapa kami bergembira dengan sambut kelahiran Nabi Muhammad?" Ada orang dia cari beribu sebab untuk tolak kenapa tak nak sambut Maulid, tapi bila sambut hari jadi isteri dia okey je. Yang I love you so much. Dia bagi coklat, dia kata tak apa, sambut isteri tak payah ada dalil, tapi sambut Nabi kena ada hujah pun. Terpaling suami. Gambar tadi nak play jadi gambar tak play. Ada macam itulah. Macam itulah. Faham dia macam ni. Kita di sini begini. Ulama Malaysia ada. Kita ada JAKIM, kita ada Jawi dan Jabatan Agama. Di Madinah ada kaedah dia. Jadi tak boleh sana bawa sini, sini bawa sana. Biar kita guna ulama kita masing-masing. Baik. Sama-sama terima. Kan aman harmoni. Betul. Sebab kita kan ada mazhab kita sendiri. Kita ikut, kita praktikkan pula. Baik, kita sudah pun menonton dan mendengarnya. Berikut beberapa ulasan, react dan kritikan saya. Kritikan pertama, tentang dakwaan adanya ijma' para ulama' atau kesepakatan para ulama' mazhab tentang keharusannya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dakwaan ini sangat mudah untuk kita kenal pasti kesalahannya. Ini kerana jika sesuatu perkara itu merupakan ijma' atau kesepakatan para ulama', maka tidak akan berlaku khilaf tentangnya sebagaimana yang kita maklum berlaku pada hari ini setiap tahun apabila datangnya sambutan Maulid Nabi.
Izinkan ya saya beri 1-2 contoh. Antara contoh ijma' ialah semua orang yang melaksanakan solat mesti membaca surah Al-Fatihah. Pernah dengar tak khilaf dalam perkara ini? Tidak ada ya. Kalau ada pun, ia merujuk kepada kes orang yang baru memeluk Islam, namun ini adalah pengecualian khas. Akan tetapi, bagi solat berjamaah, terdapat khilaf apabila imam membaca surah Al-Fatihah secara kuat, secara jahar. Apakah makmum turut membaca Al-Fatihah selepas itu atau tidak? Juga, apabila imam membaca Al-Fatihah secara perlahan, lalu dia turun rukuk, dia turun rukuk dengan begitu pantas seperti pada rakaat ketiga atau rakaat keempat, apakah makmum terus berdiri membaca Al-Fatihah sehingga selesai atau ikut sama rukuk bersama imam? Dua perkara ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak boleh mendakwa berlakunya ijma' kerana wujudnya khilaf ini ya. Lebih lanjut tentang dua khilaf ini, dalil-dalil, hujah masing-masing pihak dan manakah yang lebih kuat, sila rujuk video saya yang khas tentangnya. Contoh lain, hukum berpuasa dalam bulan Ramadan. Ijma' bahawa hukumnya wajib. Namun bagaimana dengan lafaz niatnya? Maka ada 3 pandangan. Pandangan pertama kata tak payah langsung lafaz niat. Pandangan kedua berkata lafaz niat itu wajib mesti pada setiap malam. Okay, setiap malam sebelum nak puasa esok harinya. Dan pandangan ketiga ialah satu lafaz niat, sekali lafaz niat sudah cukup untuk sepanjang bulan Ramadan tersebut ya. Maka sekali lagi tidak boleh mendakwa adanya ijma' dalam isu lafaz niat ini kerana wujudnya khilaf padanya. Okey, kembali kepada sambutan Maulid Nabi. Hampir semua kita maklum ia adalah perkara yang khilaf. Bahkan tidak berlebihan jika saya katakan ia adalah khilaf yang masyhur di seluruh dunia Islam. Justru bagaimana mungkin didakwa adanya ijma' atau kesepakatan dalam isu Maulid Nabi? Bagi saya, mendakwa wujudnya ijma' adalah satu sikap terburu-buru lagi tidak bertanggungjawab dalam berhadapan dengan perkara yang sebenarnya ada khilaf. Bahkan ia seolah-olah cara mudah, jalan pintas untuk menutupi khilaf yang berlaku padanya. Kritikan kedua, seandainya hendak didakwa ijma', maka yang lebih tepat untuk dikatakan ijma' ialah Maulid Nabi tidak disambut oleh generasi salafus soleh. Yang ini generasi terbaik umat Islam pada 3 kurun yang pertama. Atau dalam erti kata lain, generasi salafus soleh ijma' untuk tidak menyambutnya. Ini bukan dakwaan kosong daripada saya, tetapi merupakan rumusan daripada kata-kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang wafat tahun 852 Hijrah. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar ini namanya disebut oleh Ustaz dalam video tadi. Ayuh kita semak kata-kata sebenar beliau. Ayuh kita semak apakah Ustaz main petik nama je, main petik nama ulama' saja, atau ia merupakan nukilan yang benar lagi tepat. Pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam isu Maulid Nabi boleh kita rujuk dalam kitab anak muridnya, iaitu Al-Imam As-Suyuti rahimahullah yang wafat tahun 911 Hijrah. Sila rujuk kitab Al-Hawi Lil Fatawi edisi Maktabah Syamilah jilid 1 muka surat 229. Ayuh sama-sama kita baca teks yang telah saya warnakan biru. Waqad su'ila Syekhul Islami Hafizul Asri Abul Fadl Ibnu Hajar an Amalil Maulidi, dan telah ditanya kepada Syekhul Islam Hafiz, yang ini imam hadis pada masa kini, Abul Fadl Ibnu Hajar, yang ini Ibnu Hajar Al-Asqalani, tentang amalan Maulid. Ibnu Hajar ni kalau kita tak kenal, beliau pengarang, penyusun kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Lalu beliau ditanya tentang amalan Maulid. Fa'ajaba bima nasuhu, maka beliau menjawab, aslu amalil maulidi bid'atun. Asal bagi amalan Maulid ini adalah bid'ah. Lam tunqal an ahadin minas salafis salihi minal quruni salasati. Tidak dinukil daripada seorang jua daripada salafus salih, daripada 3 kurun yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah,
Kalau saya yang kata tidak dinukil, mungkin boleh dikritik balik. Alah, kau bukannya hafal pun semua hadis-hadis yang ada, asar-asar yang ada, riwayat-riwayat yang ada, baik yang sahih ke yang hasan ke yang dhaif kan. Tetapi jika Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berkata tidak dinukil daripada seorang jua salafus soleh, maka betul-betul tak ada ya. Jadi ini yang saya katakan, kalau nak dikatakan ijma', maka yang lebih tepat untuk dikatakan ijma' ialah salafus soleh tidak menyambut Maulid Nabi ya. Okey, kita sambung lagi. Walakinnaha ma'azalika qad ishtamalat ala mahasina wa diddiha. Faman taharra fi amalihal mahasina wa tajannaba diddaha kana bid'atan hasanatan wa illa fala. Bermaksud, akan tetapi ia, yang ini sambutan Maulid Nabi ini pada masa kini, yang ini pada masa kurun ke-9 Hijrah, terkandung di dalamnya kebaikan dan keburukan. Maka sesiapa yang mengamalkannya untuk mendapatkan kebaikan dan menjauhkan keburukan, maka ia adalah bid'ah hasanah. Jika sebaliknya, maka tidak. Yang ini bukan bid'ah hasanah. Okay. Kritikan ketiga, apabila kita semak kata-kata Al-Hafiz Ibnu Hajar yang sama-sama kita baca tadi, beliau tidak berkata ia adalah harus sebagaimana yang didakwa oleh ustaz. Sebaliknya, beliau berkata ia adalah bid'ah dan ini adalah bid'ah dari aspek bahasa, dan seterusnya ia bergantung kepada cara orang yang mengamalkannya. Maka sesiapa yang mengamalkannya untuk mendapatkan kebaikan dan menjauhkan keburukan, maka ia adalah bid'ah hasanah. Sambutan pada masa kini dengan konsert selawat bercampur aduk antara lelaki dan wanita sebagaimana yang berlaku di Bukit Bintang baru-baru ini ataupun mana-mana tempat lain, bermuzik dalam masjid dengan alat muzik apa semua dalam masjid, bernasyid, bukan sekadar bernasyid tetapi bernasyid dengan berlebih-lebihan, memuji dan mengangkat Rasulullah, berselawat dengan keyakinan Rasulullah hadis sama, berselawat lalu tiba-tiba berdiri menandakan kedatangan Rasulullah, berdoa kepada Rasulullah, membaca kisah-kisah palsu sekitar kelahiran Rasulullah, melakukan perarakan di jalan raya dengan adanya dua manusia yang terbongkok-bongkok menjadi unta, dan banyak lagi. Semua ini kebaikan atau keburukan. Jadi tidaklah benar apabila ustaz memetik nama Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam isu ini kerana di sana ada perinciannya. Dan kita belum semak lagi apa pula kata-kata sebenar Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Al-Sya'rawi dan Syekh Al-Qaradawi rahimahumullah yang ustaz sebut nama mereka ya. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, berhati-hatilah dengan orang yang sebut nama ulama, kerana apabila disemak, boleh jadi ulama itu menyebut sesuatu yang berbeza atau ada perinciannya. Tentang jawapan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi, ada lagi sambungannya yang agak panjang untuk saya baca dan terjemah di sini. Bagi yang boleh berbahasa Arab, sila semak sendiri ya. Al-Hawi lil Fatawi jilid 1 muka surat 229. Bagi yang tak boleh, tak mengapa, sudah ada terjemahan dalam bahasa Inggeris. Link saya berikan dalam kotak description. Kritikan keempat, ustaz seterusnya menyatakan, saya nukil semula ya, to run a country hanya boleh dengan satu mazhab dan perbincangan. Okey, jadi betul ke kita di Malaysia ini hanya ada satu mazhab dan perbincangan? Contohnya kita di Malaysia mendakwa bermazhab Asy-Syafi'i, betul? Okey, kan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, jika kita rujuk kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, kenapa ada amalan-amalan yang diamalkan oleh masyarakat kita yang berbeza? Paling menonjol, kalau kita rujuk jilid 1 dekat akhir, dalam bab jenazah, ada satu subchapter yang berjudul perkara bid'ah tentang jenazah. Saya tengok dalam tu, banyak juga yang tak kena dengan amalan umat Islam di Malaysia. Ustaz sudah tegur ke? Ustaz sudah nasihatkan masyarakat supaya tinggalkannya ke? Ingat ke? Ustaz sendiri yang katakan to run a country hanya boleh dengan
Satu mazhab dengan perbincangan. Saya tidak akan bacakan di sini. Nanti tukar topik pula daripada maulid kepada topik jenazah. Tetapi buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Melayu. Sila dapatkan untuk kita benar-benar faham apa dan bagaimana fiqh mazhab Asy-Syafi'i. Edisi yang saya ada ini terbitan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, ya. Dan tak silap saya, JAKIM pun ada juga menterjemah kitab ini. Baik. Kritikan kelima masih dengan kenyataan ustaz bahawa to run a country hanya boleh dengan satu mazhab dan perbincangan. Ustaz tahu tak bahawa dalam mazhab Asy-Syafi'i itu sendiri ada beberapa pendapat, ada beberapa qaul. Sila rujuk kitab-kitab Imam An-Nawawi rahimahullah. Misalnya, ya, beliau akan mengemukakan beberapa pendapat yang semuanya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian ada pula pendapat para ulama mazhab Asy-Syafi'i yang awal yang disebut sebagai mutaqaddimin. Ada juga pendapat para ulama mazhab Asy-Syafi'i yang terkemudian yang disebut sebagai mutaakhirin. Ustaz ingat mazhab Asy-Syafi'i ini semuanya satu pendapat je ke? Satu kaul saja ke? Kan? Kemudian jika dianggap hanya ada satu pendapat saja nak bincang. Apa Ustaz? Sebab Ustaz sebut to run a country hanya boleh dengan satu mazhab dan satu perbincangan. Jadi nak bincang apa jika hanya ada satu pandangan saja? Jadi apa yang Ustaz maksudkan dengan perbincangan tu? Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dapat tangkap tak apa yang saya tangkap? Itulah bila saya dengar video yang 2 minit 43 saat tu, banyak yang sebenarnya tak kena, ya. Okey, tak apa. Kritikan ke-6. Ustaz menukil kata-kata Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah yang berkata, saya nukil semula, ya. Bagaikan orang yang tidak punyai pemikiran yang cerdik. Kenapa kau tanya seolah-olah kenapa kami bergembira dengan sambutan kelahiran Nabi Muhammad? Okey, saya nak tanya. Cerdik ke orang yang sambut hari jadi pada tarikh yang dia sendiri tak pasti apakah itu benar-benar tarikh kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para pengkaji sejarah berbeza pendapat tentang tarikh kelahiran baginda kepada banyak pendapat, dan 12 Rabiul Awal adalah salah satu tarikh daripada sekian banyak tarikh. Kemudian nak tanya lagi, cerdik ke orang yang bergumbira pada tarikh yang sebenarnya dikatakan oleh sekian ramai ahli sejarah sebagai tarikh kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni 12 Rabiul Awal. Nak tanya lagi juga, cerdik ke sebahagian orang yang kononnya bergembira dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi pada waktu yang sama mencipta akidah yang baharu, mencipta ibadah yang baharu? Apabila ditegur, mereka menjawab, apa salahnya? Bukankah ia baik? Atau, ya, Nabi tak buat, tapi Nabi tak kata jangan buat. Jadi apa yang mereka gembira sangat sambut kelahiran seorang insan yang mereka tak ikut pun ajaran dia, baik dari aspek akidah maupun ibadah? Kan? Okey, kritikan ke-7. Ustaz menyatakan bahawa saya nukil semula, ya. Ada orang mencari beribu sebab untuk tolak, untuk tak nak sambut maulid. Okey, saya rasa terbalik tu Ustaz. Asalnya maulid tidak disambut. Bahkan tidak disambut walau oleh seorang jua daripada kalangan salafus soleh. Ini sebagaimana jelas Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sama-sama kita baca tadi. Maka selepas itu barulah orang mereka cipta sambutan maulid dan merekalah yang mencari sebab-sebab untuk menyambut maulid. Merekalah yang mencari-cari sebab untuk menjustifikasikan sambutan tersebut. Tu saya kata terbalik Ustaz. Mereka yang cipta dan mereka yang bawa sebab-sebab untuk menjustifikasikannya. Lepas tu Ustaz, tak payahlah beremosi dalam berbincang isu agama. Mana ada beribu sebab. Tak sampai 1000, tak sampai 100, tak sampai 10 pun. Sebab-sebab untuk tolak maulid adalah reaksi, adalah jawapan ke atas sebab-sebab yang digunakan untuk menjustifikasikan sambutan maulid.
Kritikan ke-8, kemudian Ustaz berhujah bahawa sambutan maulid tak boleh. Sambutan hari jadi isteri okey saja. Macam mana Ustaz tahu mereka yang tak sambut maulid adalah mereka yang sambut hari jadi? Mereka yang sambut hari jadi ahli keluarga mereka. Apakah sangkaan semata-mata boleh dijadikan hujah dalam isu agama? Come on Ustaz, be mature, be smart, not the opposite. Bahkan hari ini 3 Oktober adalah hari kelahiran saya, tetapi biasa saja, tiada apa-apa sambutan. Bahkan rutin seperti biasa, membuat kajian video, membuat nota untuk video, membuat rakaman video, buat editing video, kemudian upload ke YouTube. Apa dia? Hari jadi ke-62? Belum. Hari jadi yang ke-52. Apa yang nak gembira sangat dengan hari jadi? Bukankah ia sebenarnya peringatan bahawa kita semua semakin hampir kepada ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah Allah telah berfirman dalam ayat 18 surah Al-Hasyr, surah yang ke-59? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, apa yang telah dipersiapnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian juga dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Hadis nombor 4249 atau penomboran lain hadis nombor 4259 dengan darjah yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, maksudnya saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datang seorang lelaki Ansar yang memberi salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ciri-ciri mukmin yang paling utama?" Baginda menjawab, mereka yang paling baik akhlaknya. Dia bertanya lagi, apakah ciri-ciri mukmin yang paling bijak? Baginda menjawab, mereka yang paling bijak ialah yang paling banyak mengingati mati dan mereka yang paling baik persiapan untuk kehidupan sesudah kematian. Mereka itulah orang yang paling bijak. Adapun kepada ahli keluarga saya didik mereka agar pada hari lahir untuk ucapkan terima kasih kepada ibu mereka yang satu masa lalu telah bersusah payah melahirkan mereka. Jadi terbalik ya, bukan ibu yang ucapkan happy birthday kepada anak, tetapi anak yang ucapkan terima kasih kepada ibu kerana telah bersusah payah melahirkan mereka. Baik, kritikan ke-9. Ustaz mengatakan bahawa kita di sini ada ulama kita. Mereka di Madinah ada kaedahnya. Jadi tak boleh sana bawa sini, sini bawa sana. Biar kita guna ulama kita masing-masing. Baik, apabila disebut ulama Madinah, mereka itu bermazhab Hanbali. Kita di Malaysia bermazhab Asy-Syafi'i. Sana jangan bawa sini, sini jangan bawa sana. Kita guna ulama kita masing-masing ya. Okey. Membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahala kepada si mati dengan keyakinan pahala itu sampai dan bermanfaat kepada si mati. Apakah itu pandangan ulama Hanbali atau ulama Asy-Syafi'i? Itu pandangan ulama sana atau ulama sini? Itu asalnya adalah pandangan mazhab Hanbali dan antara yang kehadapan memperhujahkannya ialah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian dalam mazhab Asy-Syafi'i, pandangan awal, pandangan mutaqaddimin ialah pahala tidak sampai kepada si mati. Pandangan mazhab Asy-Syafi'i yang terkemudian, mutaakhirin kata sampai. Ulama mutaakhirin Asy-Syafi'i berubah pandangan ikut pandangan ulama mazhab mana tu? Mereka guna dalil dan hujah siapa tu yang akhirnya diyakini oleh sebahagian di Malaysia. Jadi jangan senang-senang kata kita di sini jangan ikut sana dan ikut sini, padahal ada banyak perkara yang kita sebenarnya ikut
pandangan mazhab lain, bahkan ikut pandangan orang yang dikritik-kritik sebagai sesat, mujassimah dan sebagainya. Baik, demikianlah 9 kritikan saya ke atas Ustaz. Nasihat saya kepada Ustaz, bertakwalah kepada Allah. Bercakaplah berdasarkan dalil, hujah, fakta dan sikap tanggungjawab. Bukan berdasarkan sikap terburu-buru, emosi dan suka-suka sebab dapat masuk TV. Anda bukan sahaja menanggung kesalahan diri anda sendiri, tetapi kesalahan ribuan lain yang turut menonton anda bercakap. Baiklah, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.